Okey dah. Baik, yang ni soalan pertama saya macam ni lah ya. Masa you all nak, kena you all lah ya. Okay. Masa awak semua nak masuk program ni, masa mula-mula tengok senarai program-program yang ada yang di offer dalam UPU apa semua tu kan. Diorang masa tu masih pakai UPU kan. Jadi ternampak kata program diploma pengurusan perpustakaan ni, rasa-rasa faham apa benda lah diploma pengurusan perpustakaan ni masa mula-mula dulu lah kan. Siapa yang jawab dulu? Dia kot kan, dia kakak. Saya first kali saya lepas nampak kos tu, kena susun buku ke? Nampak apa? Kena susun buku ke kos ni? Nampak macam tu lah. Susun buku ke library ni? Ya betul. Sebab memang tak tahu pasal library pun kan? Ya betul. Kita tahu pun kita membesar dengan pengawas perpustakaan. Itulah pun kerja pun. Susun buku. So kalau macam Janah lah macam mana? Macam tu juga nampak diploma pengurusan perpustakaan. Nak jaga library pun ada diploma ke? Jaga macam tu ke? Kalau bagi saya lah, saya memang program diploma perpustakaan ni tak termasuk dalam senarai permohonan dia langsung. Jadi masa saya ditawarkan dengan program ni, saya cuba cari melalui bacaan-bacaan di internet lah, macam kalau ada blog ke apa ke, tapi tak banyak perkongsian berkenaan dengan program ni lah, sebab program ni baru lagi kan. Jadi masa awal-awal tu pada pandangan saya tu untuk terus mengikuti program ni, untuk terima tawaran yang ditawarkan tu, saya rasa agak ragu-ragu, agak rasa was-was lah, sebab kalau kita tahu library ni kerja apa, kerja susun buku je ke, kerja cok buku je ke. So saya risau nanti ada kerja ke tak, sebab kita tak nampak apa benda yang di belakang kos tu kan. Sebab kita tak pernah dengar mengenai program tu. Jadi tu bagi saya lah. So ni Ashrafi je lah. Okay, dari Ashrafi, sebab Ashrafi terima tawaran tu, Ashrafi ada dekat PLKN Langkawi. Tengah dalam PLKN lagi latihan. So dapat panggilan daripada komander, kata mak saya request untuk permohonan balik lah, sebab dapat sambung belajar kos IM120 ni. So, saya memang tak tahu dapat kos apa, jurusan apa, saya tak tahu. Mak saya yang hantar terus surat tawaran tu ke camp PLKN. So saya ikut kata mak lah, orang kata berkat mak tu kan. So saya just go lah, dah balik sampai ke Pulau Pinang baru tahu okay, saya dapat tawaran pengurusan perpustakaan. So just dalam hati, apa dia, takkan aku nak jaga buku pula kan. Just macam satu, kita jarang nak dengar kos ni kan, macam perpustakaan apa dia, tentuan kita nak kena buat kan. So tapi dari segi satu sudut tu kita rasa macam mesti ada something yang istimewa kan, sebab dia tawarkan kos ni. And salah satu kos yang pendek lah, dalam 2 tahun je kan, 4 semester. So macam bagi saya salah satu benda yang menarik lah untuk kita explore. Sama juga lah Zahri kot macam tu. Macam saya memang tak pilih langsung kos ni. First tu saya minta Meskom, tapi saya dapat, tapi saya tak pergi. Lepas tu saya buat rayuan. Lepas saya buat rayuan, saya dapat kos IM120 bersama perpustakaan ni lah. Lepas tu saya macam fikir apa benda pengurusan ni kan. Sebab saya tak tahu, sebab ni pun kos baru saya buat. Macam saya ada research, buat cari kat Google kan, macam mana semua. Lepas tu masa kami second batch kot kan, kat yang first batch kan. Masa tu memang tak ada lagi orang buat review apa. Masa tu yang keluar semua IM110 saja. Masa tu memang tak formal. Masa tu tak berminat.
Tapi sebenarnya program ni diploma pengurusan perpustakaan tu nampak macam baru, tapi dulu zaman dulu kita panggil dia diploma sains perpustakaan dan maklumat. Tahun 80-an dulu dah ada dah. Cuma bila kita naik taraf jadi universiti, kan, naik taraf jadi universiti, jadi program tu dia jadi ijazah lah. Tapi dia naik ijazah, program diploma dah tak ada lah. Dia ganti dia IM110. Tapi bila 2013 kita buat lagi program baru tu sebab kita nak menghidupkan balik pengurusan perpustakaan khusus, tapi peringkat diploma, kan. Sebab kita ada universiti yang ada diploma program, kan. Jadi kita nak hidup, tapi kira baru dah untuk diploma level 2013. Okey, tapi bila you all dah masuk dah dalam program ni, dah masuk 1 semester, 2 semester, rasa nampak dah apa benda yang kata pengurusan perpustakaan tu nampak satu yang bukan kata dia nampak berbeza lah daripada program lain, kan, sebab dia ada satu benda yang lain daripada orang lain lah. Sebab bila kita kata accounting, engineering, orang dah nampak lah, kan. Tapi bila cakap pengurusan perpustakaan ni, apa dia? Macam tak ada kerja. Tapi dia masuk tu, nampak banyak lah yang nak belajar. Ya, Cik Ain. Syarafi. Dia bagi orang lelaki dia, Syarafi. Bila kita dah 1 semester, 2 semester, dari segi pembelajaran tu memang pelbagai lah. Maksudnya, bila kadang-kadang kawan-kawan pelajar lain, kos lain, kita duduk asrama kan, so dia tanya, perpustakaan ni nampak macam kita ni relax, tak belajar banyak benda lah. Tapi at the same time, 1 semester kita dah berapa credit hour yang kita nak kena complete kan. So dari kita bagi salah satu kita punya cabaran masa. Sebab 1 semester kita nak kena habiskan 1 credit hour yang orang kata compact kan. So, tapi yang ni kira macam benda yang menarik lah. Sebab bukan sahaja kita tahu pengurusan perpustakaan ni takkan nak susun buku dan sebagainya, bukan. So dari situ Syarafi dah tahu ada macam-macam pengurusan di sebalik buku ataupun di sebalik perpustakaan tersebut. Dari segi cataloging dan sebagainya lah. Okey, Zairil, you nampak bila kata pengurusan perpustakaan tu, dia nampak urus perpustakaan semata-mata ke dia ada elemen pengurusan yang lain yang ada, yang boleh kita apply dalam pembelajaran, dalam kehidupan kita tu, kan? Untuk masa saya first diploma tu masuk tu, masa semester pertama tu memang saya agak lost lah. Memang saya memang tak tahu apa benda langsung. Buat ajak apa semua tu, login tu. Kita masuk ke semester kedua tu kita dah mula faham apa yang pengurusan perpustakaan ni, yang dia tak dah lah broad sangat, dia dah semakin narrow dah kan. So kita dah semakin faham. Semua awal-awal tu je. Betul. So maksudnya kalau macam kata Janah lah, kita mula mungkin kita dapat anggapan kita pengurusan perpustakaan ni macam nampak benda yang jadi macam dangkal lah. Alah, library nak kena urus ke, kan? Nampak macam tu kan. Tapi bila dah masuk tu, nampak dah kata, banyak benda yang kita kena buat dalam library, kan. So macam mana Janah? Setelah you masuk ke berapa 1 semester, 2 semester, 3 semester, macam mana rasa? Okey, persepsi saya masa saya dah menjalani program tu lah kan, untuk beberapa semester memang totally berubah lah. Contohnya macam kalau kita dah belajar tu kan, kita dapat tahu dari segi peluang pekerjaan, bidang tugas yang dilakukan, kepakaran, jawatan-jawatan yang boleh diceburi dalam bidang ni. And then kalau kita tengok program ni, dia taklah hanya menjurus kepada kepakaran dalam bidang kepustakawanan, tapi program ni juga dia turut macam mengajar subjek design, subjek web designing, subjek customer service, entrepreneurship, extension services. Lepas tu macam dia boleh membina networking skill dan juga sebagainya lah untuk persediaan kepada industri itu sendiri. Jadi memang dia membuka mata saya lah, macam tak adalah
program ni macam memang total di library memang tak ada lah. Dia banyak ajar skill-skill lain juga lah. Kalau macam Ain lah rasa, rasa nampak macam yang apa kita, kalau orang tak ambil diploma ni contohnya kan, rasanya boleh dia nak urus library ni. Agak susah lah sebab dia tak ada basic, tak ada surface untuk uruskan library. Sekurang-kurangnya kalau dia ambil diploma e-library, kalau dalam industri, dalam swasta lah bisa kata, dia orang, kita sekurang-kurangnya boleh susun buku mengikut organize apa standard yang library bagilah sekurang-kurangnya. Sebab kalau kita langsung tak belajar, kita masih susun buku ikut warna ke ataupun ikut ketinggian ke, benda tu dah tak sesuai untuk library industri ataupun library education misalnya. Maknanya dari segi konsep pengurusan tu sebenarnya kita takkan dapat lah, sebab konsep pengurusan tu bukan setakat kita nak urus tu, maksudnya kita nak letak barang, tapi kita nak cakap dari segi apa, information retrieval, dari segi falsafah maklumat tu sendiri kan. Jadi maknanya library tu sendiri bukan satu ilmu pengurusan. Library tu sebenarnya kita boleh guna dalam banyak bidang lain lah kan. Bagi saya lah, skill tu dia satu specialized, macam tu lah. Kalau orang yang belajar benda tu je dia dapat buat benda tu. Orang yang tak ada specialized dalam benda tu, dia mungkin tak boleh buat benda yang sama dengan kita lah. Itulah pendapat saya. Sama macam katalah orang belajar engineering dengan orang tak belajar engineering, tiba-tiba buat satu benda yang berkaitan dengan enjin, of course lah kita akan lebih percaya pada orang yang dah ada bidang kan. Cuma itulah kata, bila dah masuk program ni, ada tak rasa kecenderungan nak melanjutkan pelajaran macam tu kan. Diploma pun kata solid dah juga, mungkin bila nak tambah tu maknanya bidang ni ada level yang lebih tinggi lagi, bukan setakat diploma ni kan. Jadi masa nak sambung tu, ataupun memang rasa dah habis diploma tu rasa tak mau sambung dah ke? Kita memang sambung. Tengah tu memang ada macam batch saya ada 24 orang je. Separuh tu tak nak sambung, separuh tu nak sambung. Kita sebagai remaja mestilah rasa macam nak ikut kawan. So ada yang tak sambung tu still berjaya juga. Ada yang masuk government dalam library juga, sebabkan dia punya kredit tu dalam, dia ada library science punya kredit untuk diploma tu, dia dapat masuk bawa SUK Kerajaan Negeri Selangor. Maknanya walaupun dia habis diploma, dia boleh gunakan ilmu tu untuk bekerja kan. Sebagai basic. Tapi kalau sambung belajar, comfort lah jawatan lagi tinggi. Ya, dah kan. Jadi kalau bila dah sambung tu, bolehlah pergi peringkat swasta pun boleh tinggi. Betul. Tinggi lah kan. Sebab kita main kelulusan tu. So sebab kalau kita nak pergi luar negara pun, orang masih accept kita kan. Sebab dia satu benda yang agak unik lah kan. Betul. Maknanya kalau kita nak pergi ke luar negara pun sebenarnya kita boleh kan. Jadi itu antara peluang yang kita boleh cubalah kan. Nak sambung belajar peringkat lebih dan postgraduate boleh lagi kan. Kita ada postgraduate masters in information management lah, library management lah kan. So, cuma sekali nak cerita tentang masa you jadi student, sebab program ni dia cuma ada di Kedah je. Jadi macam mana bila mula datang tengok kampus Kedah ni, macam mana you punya orang tu perasaan bila masuk di kampus Kedah ni? Rasa macam wih, aku nak duduk jauh daripada orang, ataupun rasa macam nampak suasana universiti je kan? Macam mana rasa? Sebab ni pertama kali kan kita nak masuk tinggi. Kita takut lah jadi Kedah ni best tempat dia. Kampus tu sendiri dengan juga persekitaran dia, rasa macam mana?
mana? Jawab tu dua orang kecil sukaan pun lebih ni. Bab ni kan. Ni Ashrafi. Okay, dari segi kampus Kedah ni first melangkah masuk lah. Daripada pondok Pengantin tu kita nampak satu macam kampus induk baru lah. Dia tak besar tapi dia cantik. Dia macam kecil-kecil cili padi lah orang kata. Cuma facility setara yang yang canggih dan sebagainya, tapi dari segi keperluan asas semuanya lengkap lah. So daripada semester 1 sampai ke ijazah kami nampak peningkatan dan perubahan lah dari semasa ke semasa. Kampus Kedah tu macam mana. So dengan pelajar yang masuk sekarang, mereka tak tahu macam mana dulu punya kampus Kedah daripada yang asal lah, sebelum yang mula-mula kami masuk dulu. So bagi saya menarik lah. Lagi satu, dia macam walaupun kampus kecil, kita tak ada fakulti yang banyak, maksudnya satu-satu fakulti ada bangunan dia sendiri. Kita tak ada macam tu, setengah saja. Kita macam nak masuk kelas ni, kita akan jumpa kelas pelajar-pelajar kelas yang lain. Maksudnya dari satu pergaulan. Dia macam pergaulan tu. Bukanlah semua kita nak dapat macam tu, sebab kalau kampus macam kampus induk yang besar kan, kadang dia kalau kampus cantik pun kalau kita tak bergaul dengan orang, kita akan rasa tak okey juga. Dia ibarat macam bergaul dengan sesama geng sendiri je. Betul. Tak terbuka. Mana kita kawan pun dia memainkan peranan juga. Antara fakulti tu kira bercampur-campur kan. Fakulti sana, fakulti sini. Besok kita nak jalan ke kelas, kita boleh tegur ini. So walaupun bawa dapat sikit sebanyak pengetahuan tentang fakulti lain lah kan. Betul. Macam kata orang tu, suasana persekitaran tu, maksudnya kampus Sungai Petani ni ceruk sangat ke, ataupun orang nak connect dengan kira kawasan luar bandar dengan kawasan bandar tu, bukan kata kita ni macam mana kedudukannya rasa masa tu. Dia punya pergerakan agak terceruk lah. Bagi saya luar Kedah ni bagi saya luar Kedah ni waktu first main ATM Sungai Petani ni, ya Allah panasnya. Itu sebab kawasan inilah, kawasan bendang kan. Tapi itulah dia punya kampus tu kecil. Kita yang uniknya kita ni sebab kita share bangunan. Macam universiti lain, setiap fakulti ada bangunan sendiri. So mostly dia orang kenal kawan-kawan dia orang je. Dia tak ada bercampur dengan fakulti lain, jadi pengetahuan tentang fakulti lain tu mungkin kurang. Kita sama pun mungkin kurang lah. Lepas tu kita boleh ambil benefit dari situ. Macam dulu kalau kita ada course publishing, book publishing tu, bab design saya pergi tanya budak art and design. Betul. Saya mengambil kesempatan atas ilmu dan bakat dia orang. Ya. Mana kita boleh kerjasama dengan student fakulti lain pun kan. Betul. Macam Jannah lah, dia banyak persatuan kan masuk. Macam-macam. Aktif. So macam mana you punya pengalaman Jannah dengan berpersatuan hari ni? Alhamdulillah lah, okey lah. Kalau ikutkan dekat kampus UiTM Kedah ni pun, kelab-kelab dia tak kisahlah dari segi kelab akademik ke, kelab sukan ke, kelab yang sosial ke kan. Masing-masing aktif lah saya rasa. Kalau macam, and then kemudahan dia pun okey. Kalau saya nak masuk kelab bola tampar, kelab bola jaring, court dia pun ada, and then kemudahan dia pun ada, jadi mudah, and then dapat bergaul dengan ramai orang. Maksudnya saya ada circle of friend yang berbeza. Circle of friend saya masa belajar lain, circle of friend saya masa saya nak sukan lain. Circle of friend saya macam saya nak join kelab akademik tu lain, kelab-kelab yang membina soft skills tu lain. Jadi macam tu lah bagi saya. Jadi okey, alhamdulillah okey. Okey lah. Sebenarnya okey lah. Ini kita nak kata orang kita nak wrap up lah kan. Nanti tanya kahwin dulu kan, nanti payah nak jawab kan.
Cuma nak wrap up tu tanya, kalau katalah ada pelajar yang berminat nak masuk program ni, rasa-rasa apa pandangan you all tentang suatu pilihan dia orang ni? Sebab mungkin ada yang first choice, ada yang macam you all dah, ada yang sebenarnya dipilihkan, ada yang tak tahu apa. So rasa-rasa apa nasihat? Kemudian Kak Ain dulu. Saya, okey. Selamat datang. Maksudnya boleh je kalau nak teruskan. Kita first tu memang agak susah sikit sebab semua benda foundation, semua benda teori. Tapi menaik, sekarang berapa semester sir? Sekarang masih 4, tapi kita sekarang masih 4. Kita dalam usaha nak jadikan pada 5 semester lah. Okey. Supaya kita ada lebih masa untuk praktikal. Masa semester 2, 3 dan 4 tu tahu-tahu dah habis je. Sebab kita akan ram dengan event. Waktu tu kita akan enjoy dengan classmate buat event, bergaduh pasal apa group assignment, tapi semua event tu semua memorable lah untuk kita semua. So at least bila sama ada nak masuk degree ataupun tidak, itu terpulang pada student tu masing-masing lah. Tapi kalau dia nak keluar terus untuk bekerja, dia ada ilmu yang course lain yang tak ajar. Teamwork susah untuk course lain belajar. Macam accounting kalau ada teamwork dia susah lah, dia group assignment je, dia tak buat event. Macam tu. Banyak kelebihan dia dari segi kepentingan apa semualah. So macam okay, Zarif. Ya, saya. Apa nasihat you pada kata orang yang rasa lah yang sebab you punya pengalaman sendiri berbeza kan? Betul. Kepada siapa-siapa yang nak cuba program ni, saya sangat alu-alukan lah. Sebab dia taklah seteruk yang kita macam nampak kan. Kita cuba dulu. Kos ni banyak menarik lah. Ni dia tak ajak kita cuma susun buku ataupun buat benda-benda tagging tu saja ataupun cop buku saja. Banyak kita belajar, kita buat macam design semua tu. Website pun kita buat. Banyak event yang kita buat. So tak, memang alu-alukan lah kalau nak masuk. Dia tak ada lah macam apa pandangan setengah orang tu yang kata kalau ambil course ni nanti kelak saja cop buku saja. Dia tu itu. Sebab setengah orang kalau nampak kita sebagai student librarian kan, dia akan cakap nanti kerja cop buku, dia cop buku. So kebanyakannya orang yang kita jumpa kan, semuanya akan cakap taklah. Terutamanya yang sangat dialukan lelaki lah. Betul. Di industri swasta pun sangat memerlukan lelaki. Jana, sebab kita nak bagi Zairil ni kata waktu apa ni nak conclude, saya bagi Jana dulu. Saya conclude. Apa nasihat? Okay, nasihat saya kepada adik-adik yang nak masuk dalam program ni ataupun tak kisahlah terpilih ke tak terpilih ke, macam mana terdapat ke. Macam saya tak mohon pun kos ni, tapi masa mula-mula tu memang akan fikir macam kawan-kawan, saudara mara pun ada cakap nanti nak kerja apa, nanti nak cek buku je ke, nanti nak kerja dekat library je ke, peluang pekerjaan banyak ke. Sebenarnya benda-benda macam tu menyebabkan kita rasa tak yakin tau, and then kita akan lepaskan peluang tu macam tu je. So daripada tak sambung belajar, better lah sambung belajar kan. So jangan takut, jangan nak fikir bukan just masuk je dulu. Benda ni tak adalah seteruk yang disangka ataupun seperti yang orang lalu cakap-cakap tu. Sebab banyak sangat benda yang boleh belajar. Belajar design, belajar networking skill, belajar macam mana kita nak handle customer, and then event, buat banyak sangat event, terutamanya special librarianship tu kan. So benda-benda macam tu dapat belajar, dapat improve our soft skill juga, dapat view our soft skill juga. Jadi pengalaman tu sangat penting lah bagi saya. Jadi jangan takut lah, join tu, insyaAllah. Okay Zarif, Ashrafi. Ya ni kita nak dengar ni conclusion.
Dari segi Ashrafi, pertama sekali bila dapat course ni, jom kita masuk dulu. Okay, sebab apa? Sebab course ni menarik. Dia bukan sahaja cok buku, bagi kata Zairil, ataupun tentang nak susun buku macam mana dan sebagainya. Tapi yang poin utama bila masuk tu, okay, kita dapat tahu di sebalik, macam tadi saya cakap, di sebalik takbir perpustakaan tersebut. Bukan semua orang tahu apa yang berlaku proses di belakang perpustakaan tu. Maksudnya dari segi kita beli buku, dari segi kita susun arrangement buku tu, maksudnya kita katalog, dari segi kita recover buku tu bila buku tu rosak dan sebagainya, apa yang kita perlu buat. Dan yang penting kita nak ubah konsep masyarakat. Okay, kita dah dari sekolah kita dah tahu library ni bila kita nak pergi kena senyap, dan tempat untuk just kita pergi library untuk buat macam leisure time ataupun buang masa. Tapi tak, sebenarnya library tu adalah satu tempat yang orang kata sumber ilmu lah. Maksudnya one stop station, semua ada kat situ. Apa maklumat yang anda nak, semua ada dekat library. Okay, and then apabila anda dah masuk course ni, okay, jangan risau, memang kita akan macam total loss lah. First sem apa ni, aku belajar yang macam dia main course tu macam banyak. Okay, tapi actually dia macam banyak membantu kita lah. Dari segi macam Jana dekat Ain cakap, dia ada, kita belajar design, kita belajar buat event dan sebagainya. So benda-benda tu bila kita belajar macam 1, 2, 3 sem kita ada praktikal kan untuk diploma. So dari segi praktikal tu kita dah nampak, oh yang ni yang aku belajar sebelum ni, aku boleh praktik dan aplikasikan. So jangan risau, just masuk dulu. Saya janjilah memang tak rugi kita ambil kos perpustakaan ni. Okey, terima kasih. Tapi sebelum tu, sudi tak misalnya nak memperkenalkan diri dan sekarang ni kerjaya di mana? Kan nak tunjukkan kata bukan cakap kosong lah. Kan? Ain, sudi tak memperkenalkan diri sekarang ni bekerja di mana? Contoh dia kan. Saya Ain Syahira binti Abdul Rahim. Saya sekarang bekerja di Bar Council Library of Malaysia di Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Zairil? Saya Muhammad Zairil Azhar bin Cik Darus dan saya sekarang bekerja dengan sebuah institusi pendidikan di Jakarta, Abu Qori International University. Tu ya. Ya. Okey tu, kan? Ya, Jana. Buat terkejut lah dia. Jana, di mana nak? Saya Nur Miftah Jana binti Rohaimi. Saya sekarang bekerja di Universiti Bahasa Malaysia, UKM, dan tempat saya Perpustakaan Cabang, Perpustakaan Undang-Undang sebagai kataloger lah di unit katalogi. Oh, tu aplikasi semua tu. Zairil, Ashrafi. Last kali ni. Okay. Saya Muhammad Ashrafi bin Muhammad Fauzi. Sekarang bertugas di College Hancang University College and Communication di Pulau Pinang sebagai assistant librarian. Okay. So nampaknya alhamdulillah, maknanya semua yang mengikuti program ni adalah juga masa depan tu kan. InsyaAllah yang ini baru permulaan. InsyaAllah dia boleh pergi lebih jauh lagi bila dah kita masukkan dengan pengalaman dan juga kita punya, kata orang tu, networking dengan kawan-kawan dan universiti lain nanti dan tempat-tempat lain. Kita boleh letak diri kita satu tahap yang kita mahu dalam industri ni kan. Betul. Jadi saya mengucapkan terima kasih lah atas kesudian para alumni ni untuk kata berkongsi pengalaman semasa belajar. Sebab kita nak kata orang tu menghilangkan rasa kesangsian dan ragu-ragu dan ketidakfahaman bakal belajar nanti kalau dia orang berminat, supaya dia nampak apa sebenarnya kita tawarkan di program. Okay, itu saya nak mengucapkan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi lah dalam program lain, walaupun dah graduate dan jadi kita cakap kita boleh bertemu lagi lah. Ya. Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Abi, bolehlah dah. Boleh tutup rekod dah. Tutup rekod dulu.